Terima kasih kepada Ketua Sidang Bakat kita, Seddi. Terima kasih kepada Timbalan Pengarah Pilihan Raya dan juga Ketua MCA bahagian Sungai Besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kerana sudi menyambut kedatangan saya sebagai calon daripada Barisan Nasional P093 Sungai Besar. Tuan-tuan dan puan-puan, faham ya? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dengar saya punya nama, macam-macam orang cakap pasal saya. Terutamanya masyarakat Chinese, bukan sahaja dekat Sungai Besar, Sekincan dan seluruh negara. Ya betul, saya memang terkenal. Pergi di mana-mana pun orang mengenali saya. Tetapi ada satu persepsi yang negatif yang sengaja ditanamkan kepada masyarakat Cina, orang-orang Cina, bagi tahu saya ni jahat, saya samseng, saya garang, saya ganas, dan paling satu perkara yang paling saya tidak dapat terima, mereka mengatakan bahawa saya resis dan saya anti kepada masyarakat Cina. Ini orang lain cakap. Sebenarnya apa yang mereka katakan itu, mereka buat, mereka cakap, mereka fitnah saya yang cakap. Satu contoh saya nak bagi tahu. Ketika PRU yang ke-14 tahun 2018, satu billboard dinaikkan di site di Pekan Sekitar, dekat Pagar Sekitar. Saya dengan sidang ke, bila tengok billboard itu, bahasa Cina saya tak tahu baca, tetapi ada tulisan, dia kata Cina babi. Dia kata, jangan spin dia cakap ya. Tetapi billboard itu bukan saya yang buat, bukan saya arah orang print. Dan bila kita buat report polis, saya dengan sidang ke datang ke sana nak runtuhkan billboard. Bila saya berada di hadapan billboard itu, mereka ambil gambar saya dengan sidang ke. Dia kata saya yang buat. Setelah polis siasat, Ronnie Liu mengaku bahawa billboard tersebut dia yang buat. Dia buat, dia tuduh saya. Tetapi masalahnya, ketika itu perkara itu sudah viral. Dan masyarakat Chinese yang membaca, melihat, dia kata saya biadab, cakap kurang ajar, cakap Cina. Itulah perkataannya, saya tak nak sebut terus. Nanti orang spin lah dia cakap. Betul. Nanti saya cakap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi perkara-perkara yang kata saya resis. Dekat Kuala Lumpur, saya menjadi ketua Baju Merah. Ada 500,000 saya punya supporter. Kenapa saya jadi kepala Baju Merah? Sebab Baju Kuning tiap-tiap bulan buat perhimpunan berarak di Jalan Tengku Abdul Rahman. Saya ketika itu ada restoran Sekincan Ikan Bakar, ada 15 restoran dekat Kuala Lumpur. Ketika itu saya ada jual kereta import dan ada perniagaan lain di Jalan Tengku Abdul Rahman. Tuan-tuan dan puan-puan, bisnes niaga hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad yang boleh kita dapat untung, betul? Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tak ada bisnes. Nak bayar gaji pun tak boleh, nak bayar sewa kedai pun tak boleh, elektrik, air tak boleh. Kita tunggu hari Jumaat, hari Sabtu baru orang datang, ada bisnes. Tapi tiap-tiap minggu bersih buat perhimpunan. Bisnes tak ada. Masa itu saya belum lagi jadi orang politik. Melihat keadaan itu, saya menggerakkan rakan-rakan. Sebab saya ketua NGO di Kuala Lumpur, himpun pakai baju merah lawan baju kuning. Tetapi malangnya, ketika itu saya tidak bersedia bloggers, tidak bersedia rakan-rakan Facebook yang nak lawan mereka balik. Dan bila mereka cakap macam-macam dalam media sosial, dalam Malaysia kini terutamanya, seolah-olah
apa yang mereka kata itu, saya pula yang jahat. Jadi sebenarnya apa yang saya gerakkan baju merah itu, saya tidak mahu Kuala Lumpur dijadikan tempat perhimpunan haram. Tiap-tiap minggu Sogo tak boleh berniaga. Saya ada 2 kedai dekat sana, tak boleh bisnes, kena tutup kedai. Jadi sebab itulah saya jadi orang yang cuba untuk menghentikan Persib. Mungkin pandangan tuan-tuan dan puan-puan Persib betul. Tetapi kalau kita lihat setelah Barisan Nasional kalah pada tahun 2018 PRU yang ke-14, mana janji-janji daripada Persib mahukan pilihan raya yang adil, mahukan undang-undang yang adil, mahukan undang-undang tidak disalahgunakan. Tetapi bila mereka dapat kuasa, semua mereka langgar. Dia lantik AG Tommy Thomas. Tommy Thomas adalah peguam kepada DAP. Dia buang pengurusi SPRM, Suruhanjaya Pilihan Raya yang menangani rasuah. Dia lantik ahli majlis tertinggi PKR jadi ketua SPR. Jadi perkara-perkara yang mereka laungkan dulu, yang diingat oleh orang ramai betul, akhirnya bila dia dapat kuasa, semua kita tahu dia tipu. Perkara sudah berlaku, tetapi masalah persepsi yang tertanam di dalam kalangan masyarakat, terutamanya orang-orang Cina, mengatakan saya jahat, saya resis, saya samseng, saya garam. Tapi saya tidak peduli pasal itu. Yang mustahaknya apa yang saya lakukan. Sebagai satu contoh, saya bertuala. Saya pakai tuala, tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah sidang ke pakai tuala, pergi dekat SUK, tengok macam mana sidang ke rasa. Saya bukan tak tahu malu. Saya pun ada family, ada anak. Saya bukan tidak ada maruah. Saya ada mak lagi ketika itu. Saya ada keluarga ketika itu. Tetapi saya bertuala pergi ke SUK kerana ketika itu di Kuala Lumpur, Ampang dan Lembah Kelang, tiap-tiap minggu air tak ada. Bukan satu hari, air tak ada sampai 3 hari satu rumah. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu kena. Macam-macam aduan nak buat. TV datang, ambil gambar air tak ada. Orang dah seusia 60 tahun, duduk dekat flat, lift rosak, terpaksa angkat baldi, naik dekat atas. Jadi saya sebagai seorang pemimpin masyarakat tidak boleh membiarkan perkara itu berlaku setelah saya tahu apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Sehingga kan negara kita yang hari-hari hujan sampai banjir, tetapi air tak ada. Negara kita banjir, tetapi air dekat rumah tak ada. Sebab Azmin Ali ketika itu, Menteri Besar, memberikan tekanan kepada Kerajaan Pusat Datuk Seri Najib untuk diberikan projek 8 bilion ringgit untuk pembinaan Langat 2 yang menyalurkan air daripada Pahang nak buat terowong pergi ke Langat. Tuan-tuan dan puan-puan, nak buat terowong daripada Pahang, okey, Kerajaan Pahang, Kerajaan Barisan Nasional. Masuk saja ke Selangor, kuasa untuk menggunakan tanah di Selangor ini adalah kuasa Kerajaan Negeri Azmin Ali. Dia tak bagi, dia tahan selagi Kerajaan Pusat tak bagi projek 8 bilion kepada Kerajaan Negeri tidak benarkan untuk menggunakan tanah terowong menyalurkan air daripada Pahang ke Langat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah ketika Dr. Hertoyo menjadi Menteri Besar, Selangor sudah diiktiraf menjadi negeri maju, betul tak? Negeri pertama yang menjadi negeri maju adalah negeri Selangor. Bila negeri maju, mestilah industri pelabur-pelabur daripada luar datang, daripada China, Jepun, nak buat pelaburan di negara kita, mendirikan kilang,
macam-macam nak buat, tetapi terkendala sebab air tak cukup nak supply ke kilang-kilang. Kita dah rugi. Dan kebetulan tuan-tuan dan puan-puan, berlaku berterusan sehingga kan saya nak mandi pun tak boleh. Saya nak buat protes, pergi ke SUK, pakai tuala nak tumpang mandi dekat pejabat menteri besar. Lepas saya bertuala depan SUK, dapat liputan media bukan saja dalam negara tapi sampai ke luar negara, sehingga kan billboard yang dipasang di dalam Wall Street di US letak gambar saya pakai tuala di sana. Saya betul boleh cek Google. Saya lupa Wall Street apa nama jalan ni. Tapi setelah itu sampai hari ini rumah kami di Ampang dan kawasan di sekitar tak pernah sehari pun tidak ada air. Boleh selesai pula. Jadi ini saya nak memberikan gambaran. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya bertuala macam saya kata tadi, bukan saya tak ada maruah, tetapi saya ketepikan maruah diri saya. Saya ketepikan rasa malu saya. Ingat saya tak tahu malu pakai tuala. Orang cakap macam-macam. Tetapi kerana masyarakat, kerana rakyat negeri Selangor tidak ada air, saya terpaksa mengorbankan diri saya. Tak apalah, saya seorang dimalukan, asalkan ramai rakyat negeri Selangor, jutaan rakyat di negeri Selangor dan Kuala Lumpur dapat air. Dan daripada itu, bekalan air pun diselesaikan. Dan yang keduanya, kenapa masyarakat Chinese marah dengan saya? Tuan-tuan dan puan-puan, saya menjadi ketua UMNO Bahagian di Sungai Besar bermula daripada tahun 2013, sudah 10 tahun. Ketiga, saya sering balik kat kawasan Sekincan ni. Saya selalu balik, tiap-tiap minggu saya balik. Saya ada mak dekat sini. Bila saya balik, ramai masyarakat, terutamanya orang Melayu, cikgu, ada anggota polis, ada macam-macam lagi jumpa saya. Termasuklah beberapa orang wanita daripada orang India dan Chinese jumpa saya mengadu. Dia kata, "Datuk, tolong kami. Kedai judi dekat Sekincan ni banyak, dekat Sungai Besar banyak, dekat Selangor banyak. Saya punya suami baru ambil buat bendang, satu keping dapat 14 tan. Hari ini jual padi, besok duit kasih kuda makan. Sampai anak nak makan pun dekat rumah tak boleh, duit habis di mesin judi." Jadi bila ramai yang mengadu, saya ambil tindakan. Sebab saya tahu mungkin masyarakat Cina dia kurang pasal judi macam mana sebut. Tetapi masyarakat Melayu, judi ini tak boleh, haram. Sedangkan itu haram. Sebab itu saya bawa media pergi masuk kedai judi, buat live, masuk TV sebagainya, tetapi saya kena tangkap, masuk dalam lock-up 7 hari. Walaupun saya kena lock-up, tetapi akhirnya semua kedai judi dalam negeri Selangor, Sekincan dan seluruh Malaysia, kedai judi tutup. Dan ramai orang marah saya. Dia kata, kami tak boleh cari makan. Dulu kami kerja dekat kedai judi. Dan ramai juga kawan-kawan saya marah saya. Datuk, dia kata, kedai judi dah tutup, kami nak main judi dekat mana? Saya bagi tahu, mungkin saya silap. Kalau saya silap, saya minta maaf. Tetapi saya mempunyai prinsip bahawa kalau perkara itu tak betul, macam mana pun saya akan lakukan sesuatu demi masyarakat, supaya masyarakat dalam kawasan kita terutamanya bukan menjadi ketagih judi dan juga akan menyusahkan keluarga. Sebab itulah saya lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk PRU yang akan datang tinggal lagi beberapa hari.
Sebab tadi sidang pun tak puji saya. Sekarang saya nak puji diri saya sendiri. Saya nak bagi tahu, adakah tuan-tuan dan puan-puan masyarakat penduduk di Sekincan ini mahukan wakil rakyat yang duduk diam bila tengok ada masalah? Adakah wakil rakyat yang tuan-tuan dan puan-puan mahukan bila ada daripada kalangan nelayan botnya ditangkap, dibawa ke Indonesia, dia buat tak tahu dan dia cakap macam wakil rakyat dekat sini, itu bukan tanggungjawab saya, itu bukan masalah saya. Saya, tuan-tuan dan puan, walaupun saya bukan wakil rakyat, ketika ketua bahagian MCA jumpa saya minta tolong, ada warga di Sekincan nelayan kena tangkap dekat Indonesia, berapa ramai yang saya tolong selesaikan kesnya. Kalau ditahan di dalam kawasan kita, saya minta pegawai itu cek betul-betul apa salahnya. Kalau boleh, bayarlah denda sikit dan keluarkan bot. Saya pergi ke Batam, Indonesia, masuk dalam penjara, usaha keluarkan penduduk Sekincan dari dalam penjara 2 kali, yang melibatkan puluhan ribu ringgit, ratusan ribu ringgit. Saya terpaksa keluar untuk memastikan penduduk Sekincan nelayan tidak dipenjarakan di Indonesia. Akhirnya saya berjaya bawa balik mereka. Jadi banyak lagi kalau saya nak cerita perkara-perkara yang saya lakukan yang baik-baik, tetapi yang dilihat adalah gambaran bahawa Jamal Yunus ini tak baik. Sebenarnya Jamal Yunus ni baik betul. 他一个人出钱的，他没有收那个钱，一分钱都没有收的，他一个人出钱。Tak apalah tuan-tuan dan puan. Kalau tak bagi, thank you. Beli sikap baik baru dia bagi air. Saya nak bagi tahu, saya memang karakter begitu. Kalau tak betul, saya memang jenis orang yang lawan. Tapi kalau orang minta tolong, bantu, saya mati-mati bantu dia. Itu saya punya prinsip. Rugi kalau orang sangat besar, kalau tak memilih seorang wakil rakyat yang ada prinsip yang begini. Lagi berani, berani beritahu. Saya berani dengan orang yang tak betul, tapi saya takut dengan isteri. Dengan isteri saya tak berani. Tuan-tuan dan puan-puan, jika saya beroleh kejayaan menjadi ahli parlimen, tuan-tuan sokong saya. Pertama, apa yang saya nak rancangkan, ingin menjadikan Sekincan dan Sungai Besar ini sebagai agro pelancongan yang terkenal. Saya dah mulakan, tuan-tuan pun tahu dekat Pantai Redang, walaupun baru siap fasa yang pertama, ada 4 fasa lagi. Sekarang tiap-tiap minggu, Jumaat, Sabtu, Ahad, 5,000 orang datang ke tempat saya. Dia datang ke tempat saya bukan hanya duduk di tempat saya, tetapi dia juga berjalan-jalan. Homestay dekat sini penuh, hotel dekat Sekincan penuh, restoran penuh, semuanya dapat manfaat. Peniaga-peniaga ikan sepanjang jalan Pantai Redang, tengok berapa sibuk ketiga hari, Jumaat, Sabtu, Ahad. Pasar penuh orang. Bila saya lihat semuanya datang ke MCK Wonderland dan nak balik, mereka pergi pasar. Sebab itu saya sudah ada perancangan dan sudah ada sign MOU dengan rakan kongsi daripada luar negara untuk mendirikan dekat Sekincan ini 4-star hotel di atas tanah seluas 7 hektar. Dengan adanya hotel 4 bintang ini, Sekincan akan lebih berkembang daripada segi ekonominya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak jadi wakil rakyat, kalau nak jadi wakil rakyat, bukan hanya setakat datang untuk pergi kenduri, orang jemput kenduri kahwin. Bukan wakil rakyat datang bila orang meninggal, setakat pergi ziarah orang meninggal. Bukan wakil rakyat yang kita mahukan di Sungai Besar ini, wakil rakyat meresmikan
mesyuarat PIBG, apa panggil? Persatuan Ibu Bapa Sekolah. Bukan itu wakil rakyat. Wakil rakyat mesti fikirkan terutamanya golongan pemuda belia kita, supaya dekat kawasan kita ini terutamanya Sekincan, akhirnya nanti penduduk-penduduk yang tinggal dekat Sekincan semuanya macam ketua-ketua cawangan yang rambutnya dah putih. Betul. Anak-anak kita semua pergi sampai Singapura cari makan, pergi dekat bandar-bandar, kerana dekat Sekincan tidak ada pekerjaan yang setimpal, tak boleh berkembang. Jadi mereka dekat luar. Jadi sebab itu wakil rakyat di sini mesti mempunyai wawasan. Kita bangunkan kawasan Sungai Besar dan Sekincan ini untuk dijadikan sebagai tempat mendapatkan pekerjaan yang setimpal gajinya dengan di bandar. Jadi banyak lagi yang saya nak cakap. Lebih baik sidang ke yang sambung, dia tahu apa yang saya nak cakap. Betul tak? Jadi saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, tolong berikan saya untuk kali ini sebagai wakil rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat apa yang akan saya lakukan dalam tempoh 5 tahun. Kita satu keluarga, ya, di bawah lambang Kacing. Jika saya menjadi wakil rakyat di sini, saya tidak akan pilih bulu. Rakyat daripada kaum Melayu, Cina dan India adalah sama di bawah wakil rakyat. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah di 19 hari bulan ini berikan kepercayaan kepada Parti Barisan Nasional yang sudah lama terbukti membangunkan negara kita. Terima kasih. Datuk Sri sudah banyak ambil perhatian masyarakat Sekincan. Jadi kita hantar Datuk Sri masuk ke Parlimen. Okey. Hari bulan sebelah kita hantar Datuk Sri masuk ke Parlimen. Okey. Terima kasih. Thank you. Thank you semua yang hadir. Thank you. Okay, thank you. Tolong sekali, keras sekali tengok macam mana. Thank you.谢谢大家，给大家掌声好吗？大家留步啊！等一下我们的群主席会给我们讲几句话好吗？大家留步啊！拿东西先。Itu saja daripada Datuk Sri Jamal Mak Yunus untuk pengundi-pengundi di Site B, Sekincan. Terima kasih kepada pelayar-pelayar Facebook Live Datuk Sri Jamal Mak Yunus. Beliau akan gerak ke program yang seterusnya dan saya tinggalkan anda untuk siaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama kali calon daripada Sekincan. Sebelum ni daripada Sungai Panjang kan. Pertama kali.